warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugasan berkumpulan subjek Sejarah Pendidikan Islam HIP 3013 di bawah seliaan Dr. Ustazah Wahibah Hadir Tahir. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan kepada anda semua ahli kumpulan kami, iaitu saya, Siti Nur Amanina binti Cik Nordin. Nama saya Nur Elisa Natasha binti Abdul Rahim. Saya Nurul Huda binti Ahmad Rizwan. Dan saya Nurul Syafiqah binti Syafiq. Adakah anda mengetahui riwayat hidup Imam Bukhari? Sebab tu saya Izzati. Saya tak berpasti berkenaan riwayat hidup Imam Bukhari. Yang saya tahu cuma Imam Bukhari ni dia berketurunan Farsi. Ya, dan berdasarkan kertas yang saya dapat ini, soalan saya ialah adakah anda mengetahui nama lengkap bagi Imam Bukhari? Okey, saya hanya mengetahui nama pendek beliau iaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Saya tidak pasti akan nama panjang beliau. Anda mengetahui tarikh lahir dan tarikh wafat Imam Al-Bukhari? Itu nama saya saja. Saya tahu tapi saya tak tahu pasti jawapannya. Adakah anda mengetahui mengenai kepakaran Imam Al-Bukhari dalam bidang I'lal Al-Hadith? Saya Wan Fakiatul Auni daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Saya kurang pengetahuan mengenai kepakaran Imam Al-Bukhari dalam bidang I'lal Al-Hadith. Namun, saya tertarik untuk mengetahui tentangnya dengan lebih mendalam. Hai, nama saya Hanisa. Hari ini saya dapat satu soalan. Adakah anda mengetahui mengenai kepakaran Imam Bukhari dalam bidang I'lal Hadith? Sejujurnya saya tidak pasti mengenai bidang I'lal Hadith, tetapi apa yang saya tahu, Imam Al-Bukhari ini adalah ahli hadis yang mengumpul hadis-hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Assalamualaikum and hi, saya Nur Syazin dari IBC Kampus Ipoh. Jadi soalan yang saya dapat ialah, adakah anda mengetahui mengenai perjalanan keilmuan Imam Al-Bukhari? Saya tahu sedikit mengenai Imam Al-Bukhari. Dia adalah one of the Islamic scholars. Namun saya kurang arif mengenai perjalanan keilmuan beliau. Oleh itu, saya berminat untuk mengetahui dengan mendalam tentang perjalanan keilmuan Imam Al-Bukhari. Saudari, adakah anda mengetahui bahawa kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulillah wa Sunanih wa Ayyamih itu ialah kitab Sahih Al-Bukhari? Maaf, saya kurang pasti, saudari. Okey, tidak mengapa. Terima kasih, saudari. Sama-sama, saudari. Pada video kali ini, kami akan mengupas dan menghuraikan dengan lebih lanjut mengenai Imam Bukhari dan keilmuan beliau dalam bidang hadis. Pertama sekali
kali saya akan membincangkan dan menghuraikan kepada anda semua mengenai latar belakang atau riwayat hidup Imam Bukhari. Tahukah anda mengenai riwayat hidup atau latar belakang Imam Bukhari? Pada hakikatnya, nama sebenar atau nama lengkap bagi Imam Bukhari ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Imam Bukhari juga pernah digelar sebagai Imam Abu Abdullah sempena nama anaknya. Namun demikian, beliau lebih masyhur atau dikenali dengan gelaran Imam Bukhari. Tahukah anda, Al-Bukhari merupakan nama nisbah dalam budaya Arab yang menasabkan beliau kepada tempat asal kelahirannya, iaitu Bukhara. Untuk pengetahuan kita semua, Bukhara merupakan suatu kota yang terletak di wilayah Uzbekistan. Manakala Al-Ju'fi pula merupakan nama yang diambil sempena nama keluarga beliau setelah moyangnya, iaitu Al-Mughirah memeluk Islam di tangan Al-Yaman Al-Ju'fi Al-Bukhari, iaitu merupakan seorang pemerintah atau gubernur pada zaman itu, dan wujudlah hubungan wala di antara mereka. Hal ini demikian kerana pada kebiasaan budaya Arab dan menurut satu aliran mazhab pada ketika itu, orang yang diislamkan itu akan dinasabkan kepada keturunan maulanya, iaitu orang yang mengislamkannya. Sebelum Al-Mughirah memeluk Islam, bapa moyang kepada Imam Bukhari yang bernama Bardizbah adalah seorang Parsi yang menganut agama Majusi. Malahan, beliau telah direkodkan wafat atau meninggal dunia sebagai penganut agama Majusi. Selain itu, Imam Bukhari turut mendapat banyak gelaran yang lain, terutamanya yang menggambarkan ketokohan beliau setelah aktif dalam pengkajian dan pengajian hadis. Antara gelaran yang telah diberikan kepada beliau seperti Amirul Mukminin fi Al-Hadis, Mahaguru segala hadis, Penghulu bidang hadis, Al-Hafiz dan sebagainya. Dalam pada itu, Imam Bukhari telah dilahirkan pada hari Jumaat yang mulia selepas selesai salat Jumaat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 Hijrah bersamaan dengan 19 Julai 810 Masihi. Imam Bukhari telah dilahirkan di wilayah Bukhara yang berhampiran dengan wilayah Samarkand dan negara Khurasan yang berada di pertengahan laluan sutera yang menghubungkan antara dunia barat dan timur, khususnya dalam bidang perdagangan. Akhir sekali, beliau telah wafat atau meninggal dunia pada 31 Ramadan 256 Hijrah bersamaan dengan 31 Ogos 870 Masihi. Untuk pengetahuan anda semua, Imam Bukhari telah dilahirkan dan dididik dalam keluarga yang taat beragama. Bapa beliau telah meninggal dunia semenjak daripada beliau masih kecil lagi. Oleh itu, ibunya telah membesarkannya secara bersendirian. Bapa beliau bernama Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari juga merupakan seorang ulama hadis. Bapa beliau mempunyai sifat yang warak, bertakwa dan memiliki ciri-ciri kepribadian yang mulia. Malah, bapa beliau juga turut mengembara untuk menuntut ilmu hadis. Sebagai buktinya, bapanya telah menerima hadis secara samaan, iaitu mendengar secara langsung daripada Malik bin Anas, Hamad bin Zaid dan sebagainya. Tambahan pula, bapanya juga bersahabat baik dengan Abdullah ibnu Mubarak, juga merupakan seorang ahli hadis yang terkenal. Di samping itu, semenjak beliau masih kecil lagi, beliau telah menunjukkan tanda-tanda memiliki keilmuan intelek yang tinggi. Sebagai contohnya, beliau seorang yang amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa dan bersungguh-sungguh dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika berusia belasan tahun, Imam Bukhari telah berjaya menghafal sebanyak 70,000 hadis Rasulullah SAW. Namun di sebalik itu, beliau sebenarnya memiliki penglihatan yang kurang baik dan beliau pernah menjadi buta ketika berusia 4 tahun.
Namun demikian, disebabkan oleh doa ibunya yang solehah yang tidak pernah putus-putus mendoakan kesembuhan anaknya, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, anaknya iaitu Imam Bukhari telah percaya untuk melihat semula ketika berusia 16 tahun. Maka di sini saya dapat rumuskan bahawa Imam Al-Bukhari merupakan seorang ulama yang amat sabar dan tabah. Hal ini kerana seperti yang telah kita ketahui bahawa semenjak beliau masih kecil lagi, beliau telah diuji dan diduga dengan kehormatan ayahnya yang merupakan seorang ulama hadis. Bahkan ketika beliau berumur 4 tahun, beliau diuji dengan satu lagi kesusahan yang besar, iaitu matanya telah menjadi buta sehingga beliau berumur 16 tahun. Namun disebabkan minatnya yang mendalam dalam bidang hadis telah mendorong beliau untuk terus menghafal beberapa buah kitab tulisan ulama peringkat awal yang terkemuka seperti Ibnu Al-Mubarak, Waqi' dan lain-lain lagi. Bahkan ketika pada zaman remaja beliau, Imam Bukhari terus berusaha dalam menuntut ilmu sehingga keluar merantau beberapa buah negara yang lain seperti Makkah, Madinah, Syam, Mesir, Jazirah, Basrah, Hijaz, Baghdad, Balagh, Naisabur, Aroy, Kufah, Wasit, Damsyik, Qaisariyah dan Asqalain dan sebagainya. Seterusnya, bagaimana pula perjalanan keilmuan Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari mula menghafal Al-Quran dan mendalami ilmunya sejak beliau masih kecil lagi. Beliau memberitahu jurutulisnya Abu Ja'far, iaitu Muhammad bin Abu Hatim, bahawa beliau mula mendapat ilham untuk mendalami ilmu hadis ketika beliau berusia 10 tahun. Oleh yang demikian, Imam Al-Bukhari berhijrah dari pengajian Al-Quran kepada pengajian hadis selepas berusia 10 tahun. Sejak daripada itu, Imam Al-Bukhari sentiasa menghadiri majlis ulama-ulama hadis. Ketika di tempat pengajiannya yang dikenali sebagai Al-Kuttab, beliau dapat menghafal hadis secara terperinci. Kebolehan ini sangat dikagumi oleh ulama-ulama pada zamannya. Pernah pada suatu ketika, sewaktu Imam Al-Bukhari menghadiri majlis ilmu yang diadakan oleh gurunya yang bernama Ad-Dakhili, beliau telah membetulkan kesilapan gurunya sewaktu meriwayatkan sebuah hadis. Tatkala Ad-Dakhili membacakan rangkaian sanadnya yang berbunyi, Sufyan meriwayatkannya daripada Abu Az-Zubair daripada Ibrahim. Lalu Al-Bukhari menegur dengan katanya, Abu Az-Zubair tidak meriwayatkan hadis daripada Ibrahim. Sila rujuk kepada sumber asal yang ada pada tuan. Lantas Ad-Dakhili melihat sumber asal yang ada padanya lalu bertanya kepada Al-Bukhari, bagaimana asalnya wahai budak kecil? Al-Bukhari pun menjawab, Az-Zubair bin Adi meriwayatkannya daripada Ibrahim. Kemudian Ad-Dakhili mencatatkannya seraya berkata kepada Al-Bukhari, kamu betul. Pada waktu itu Al-Bukhari baru berusia 11 tahun. Kemudian, Imam Al-Bukhari berguru pula dengan beberapa orang ulama pada zamannya dan meriwayatkan hadis daripada mereka. Bukan itu sahaja, malah beliau juga tidak pernah jemu mengembara untuk mendapatkan hadis dan bertemu sendiri dengan perawinya. Antara contoh destinasi kembara ilmu Imam Al-Bukhari ialah Mekah, Madinah, Naisabur, Ri, Kufah, Basrah, Baghdad dan sebagainya. Di samping itu, beliau bukan sahaja menghafal matan hadis, bahkan turut mengetahui rangkaian sanadnya termasuk biodata perawi, tarikh kelahiran mereka, tarikh kematian mereka, tempat tinggal mereka, guru-guru dan murid-murid mereka. Meskipun usia beliau belum mencecah 16 tahun, tetapi beliau sangat menitik beratkan sanad dan matan hadis serta sumber asal bagi kedua-duanya. Jika beliau meriwayatkan hadis mauquf dan maqtu', beliau akan memastikan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan telah dikenal pasti kesahihan sanadnya. Manakala, ketika beliau berusia 16 tahun, beliau telah menghafal kitab karangan Al-Waqi' dan Abdullah bin Al-Mubarak. Kedua-dua ulama ini merupakan ahli hadis terkenal dan disegani kerana keilmuan mereka. Sesungguhnya, semua ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Imam Al-Bukhari
yang tidak terdapat pada orang lain. Ketekunan dan kebijaksanaan beliau ini tidak boleh dipertikaikan lagi dan terbukti telah diperakui oleh ulama-ulama pada zamannya. Seterusnya, Imam Al-Bukhari merupakan seorang yang pakar dalam bidang i'lal al-hadis. Apakah itu bidang ilmu i'lal al-hadis? Ilmu i'lal al-hadis ialah satu cabang ilmu yang mengkaji kecacatan sesuatu hadis sama ada dari segi sanad ataupun matan. Ia merupakan satu ilmu yang memerlukan kemahiran yang tinggi dan mencabar. Oleh yang demikian, ia jarang-jarang dikuasai sepenuhnya oleh ahli-ahli hadis. Istilah illah bermaksud sebab-sebab yang tersembunyi yang memberi kesan kepada tahap kesahihan sesuatu hadis dan penerimaan sesuatu hadis walaupun pada zahirnya ia tidak kelihatan. Ia merupakan bahagian yang sangat sukar dan memerlukan kajian yang terperinci dalam ilmu hadis. Namun, Imam Al-Bukhari dikatakan seseorang yang mempunyai kemahiran luar biasa dalam mengesan kecacatan sesuatu hadis yang seumpama itu. Nama beliau sebaris dengan nama ulama yang lebih berpengalaman daripada beliau seperti Ali bin Al-Madini, Ya'qub bin Syaibah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nama anak murid beliau turut tersenarai sama, iaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Imam At-Tirmizi juga akur dengan kepakaran Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmizi berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih arif dan pakar dalam bab rantaian perawi iaitu sanad dan bab i'lal al-hadis seperti mana kepakaran yang ada pada Imam Al-Bukhari." Satu contoh jelas yang menunjukkan kepakaran Imam Al-Bukhari ialah sorotan satu insiden yang berlaku di majlis ilmu beliau di Naisabur. Abu Hamid Al-Amashi mengkabarkan bahawa pada ketika itu Imam Muslim bin Al-Hajjaj telah datang bertanyakan Imam Bukhari mengenai satu hadis dari riwayat Ubaidullah bin Umar dari Abu Zubair dari Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kami sebagai satu kumpulan perang dan bersama kami Abu Ubaidah sehingga akhir hadis. Walaupun ia dibacakan secara mu'allaq iaitu sanad yang tidak lengkap, namun Imam Al-Bukhari berupaya membaca satu sanad yang lain yang bersambung para perawinya secara lengkap iaitu muttasil, dan Imam Al-Bukhari juga membawa matan hadis dan teks hadis yang lengkap iaitu Imam Abu Uwais memberitahu kami dari saudaraku memberitahu dari Sulaiman bin Bilal dari Ubaidullah. Kemudian beliau melengkapkan teks hadis. Di dalam majlis yang sama, seorang penuntut hadis membacakan satu lagi hadis iaitu Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Jurayj dari Musa bin Uqbah dari Sulaiman bin Abu Saleh dari bapanya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, penebus sesuatu majlis adalah apabila seseorang hamba membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu Muslim berkata, wujudkah di dunia ini hadis yang lebih baik daripada hadis ini, iaitu dari Ibnu Jurayj daripada Musa bin Uqbah dan dari Suhail bin Abu Saleh. Adakah tuan tahu isnad yang hebat seperti ini di dunia ini? Imam Al-Bukhari membalas, kecuali ia mempunyai kecacatan. Imam Muslim terkesima sehingga menggigil, La ilaha illallah, beritahu kepadaku
Apakah kecacatan hadis ini? Imam Al-Bukhari memberitahunya, ia tidak terdapat riwayat Musa dari Suhail secara langsung. Ia adalah hadis mauquf. Beliau menyambung, sanad yang betul ialah Musa bin Ismail memberitahu kami, Wahid memberitahu kami, Suhail memberitahu kami dari Aun bin Abdullah. Akan tetapi, Suhail merasa ragu terhadap status sikoh beberapa perawi perantara, lalu Suhail terus merafakkan kepada Rasulullah SAW. Faktor yang boleh menimbulkan keraguan kepada Suhail ialah perawi Aun bin Abdullah, kerana Aun bin Abdullah pernah menyertai puak Murji'ah, namun beliau sudah kembali kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian adalah bukti ketokohan Imam Al-Bukhari dalam sesuka-suka cabang ilmu dalam bidang ilmu hadis, iaitu ilmu i'lal al-hadis. Seterusnya ialah sumbangan keilmuan Imam Bukhari dalam bidang hadis, karya Agung Sahih Al-Bukhari. Kerana keilmuan yang begitu hebat dalam bidang hadis, Imam Al-Bukhari akhirnya telah berjaya menghasilkan sebuah kitab hadis yang merupakan karyanya yang begitu agung, iaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari sebagaimana yang diperkatakan oleh para ulama merupakan sebuah kitab yang paling tinggi dari segi kesahihannya. Dengan kata lain, tidak terdapat sebuah kitab yang lebih sahih daripada Sahih Al-Bukhari selepas Al-Quranul Karim. Tajuk lengkap kitab Sahih Al-Bukhari ialah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umur Rasulillah wa sunanih wa ayyamih. Dan kitab ini terkenal dengan nama Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab ini juga disusun oleh Imam Al-Bukhari setelah beliau benar-benar mahir dan pakar dalam bidang hadis. Selain itu, kitab Sahih Al-Bukhari disusun mengikut bab-bab fiqh dan topik-topik umum. Dimuatkan sebanyak 97 kitab, tajuk utama dan 40 bab. Jumlah hadisnya termasuk yang berulang adalah sebanyak 9,082 hadis. Sementara hadis yang tidak berulang pula adalah sebanyak 2,602 hadis. Manakala hadis mu'allaq pula adalah sebanyak 1,341 hadis yang diriwayatkan secara muttasil di tempat lain dalam Al-Jami' kecuali 160 hadis sahaja. Sahih Al-Bukhari versi Dar As-Salam edisi 2000 menunjukkan bilangan hadisnya adalah sebanyak 7,563 hadis. Menurut Ibnu Hajar, Imam Al-Bukhari mula menyusun Al-Jami' dan memuatkan bab-babnya di Masjid Haram, lalu dimuatkan hadis-hadisnya selepas itu di Bukhara dan tempat-tempat lain. Landasan dari pandangan Imam Ibnu Hajar ini adalah riwayat Umar bin Muhammad bin Al-Bujairi. Katanya, saya mendengar Muhammad bin Ismail berkata, saya susun kitab saya Al-Jami' di Masjid Haram. Imam Al-Bukhari mengambil masa yang begitu lama dalam menyiapkan Sahih Al-Bukhari, iaitu selama 16 tahun untuk menulis sahihnya. Dalam memilih hadis-hadis yang akan dimasukkan ke dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bukhari sangat cermat dan sangat teliti sehingga dari 600,000 hadis yang beliau dapatkan, hanya 4,000 hadis sahaja yang dimasukkan ke dalam kitabnya. Perkara yang paling menarik ialah setiap hadis yang dimasukkan ke dalam sahihnya itu ialah hadis-hadis yang terbenar-benar telah diyakini sahnya, dan sebelum beliau memasukkan hadis tersebut ke dalam sahihnya, beliau beristikharah terlebih dahulu kepada Allah dengan salat 2 rakaat untuk meyakinkan bahawa hadis yang akan ditulisnya itu benar-benar sahih. Di samping itu, terdapat 2 sebab Imam Al-Bukhari menulis sahihnya, iaitu yang pertama, guru beliau iaitu Ishaq bin Rahawayh
telah menyampaikan hasratnya atau mencadangkan kepada muridnya agar menghimpunkan hadis-hadis yang sahih. Maka kata-kata itu sangat memberi kesan di dalam hati Imam Al-Bukhari. Sebab yang kedua ialah Imam Al-Bukhari telah bermimpi bahawa beliau berdiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dalam masa yang sama beliau menyipas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, beliau bertanya kepada penafsir mimpi berkaitan mimpi beliau. Penafsir mimpi mengatakan bahawa beliau akan menghalang pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itulah yang membuatkan Imam Al-Bukhari untuk menghasilkan karya kitab Sahih Al-Bukhari. Seterusnya, Imam Al-Bukhari tidak pernah menjelaskan syarat-syarat beliau dalam Al-Jami' As-Sahih. Apa yang dikatakan syarat beliau itu adalah sebenarnya rumusan yang telah dibuat oleh ulama selepasnya setelah meneliti karya beliau itu. Para ulama telah mengenal pasti bahawa syarat-syarat Imam Al-Bukhari itu ialah yang pertama, semua perawi yang meriwayatkan hadis sehingga sahabat disepakati kesikahan mereka. Mereka adalah seorang Muslim yang benar, tidak melakukan tadlis, adil, dhabit yang sempurna, jernih fikirannya dan sejahtera akidahnya. Yang kedua, sanad yang bersambung. Yang ketiga, meriwayatkan hadis dengan an-anah sebagai tanda ia bertemu dengannya. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan telah disepakati akan kesahihannya oleh para muhaddisin sebelum dan semasa dengannya. Yang kelima, tiada syaz dan tiada illah. Dan yang keenam, perawi dari tabaqat yang tinggi. Akhir sekali, seperti yang kita ketahui, kitab Sahih Bukhari merupakan kitab yang mengandungi hadis-hadis yang sahih sahaja. Hal ini demikian kerana Imam Al-Bukhari telah menetapkan bahawa beliau akan memasukkan hadis-hadis yang benar-benar sahih sahaja ke dalam kitabnya. Oleh kerana itu, kitab ini merupakan kitab rujukan yang paling utama setelah hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam Sahih Al-Bukhari ditapis dan diasingkan oleh Imam Al-Bukhari. Tambahan pula, kitab Sahih Al-Bukhari adalah satu-satunya kitab yang mengandungi keseluruhan dari aspek akidah, ibadat, fiqh, tauhid dan sebagainya yang membolehkan umat Islam merujuk dalam permasalahan tertentu. Karya ini memberi sumbangan yang begitu besar terhadap umat Islam sehingga ke hari ini. Malah sehingga kini kitab Sahih Al-Bukhari telah digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Seterusnya, pandangan para ulama dari aspek keilmuan dan kepribadian Imam Al-Bukhari. Sebagai seorang yang telah diberi gelaran Amirul Mukminin fi Al-Hadis, maka sudah tentu banyak sanjungan dan pujian yang telah diberikan oleh para ulama terhadap beliau. Maka pada video ini saya akan nyatakan dan kongsikan kepada anda semua mengenai pandangan beberapa ulama mengenai beliau. Pertama sekali, menurut Ibnu Huzaimah yang telah dinukilkan oleh As-Subki, katanya, "Aku tidak pernah melihat di bawah langit yang terbentang luas ini manusia yang lebih alim dalam bidang hadis kecuali Muhammad bin Ismail, yakni Imam Al-Bukhari." Seterusnya, yang kedua, menurut Ya'qub bin Ibrahim Al-Dawarki, katanya, "Al-Bukhari adalah faqih umat Muhammad." Katanya lagi, Imam Muslim telah berjumpa dengan Imam Bukhari, lantas mencium dahi di antara kedua matanya dan katanya, "Izinkan aku untuk mencium kedua kakimu, wahai guru bagi segala guru dan ketua bagi segala ahli hadis dan yang dapat mengesan segala kecacatan hadis." Dan yang terakhir, menurut Imam Tirmizi yang dinukilkan oleh Ibn Hajar, katanya, "Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan engkau sebagai perhiasan kepada umat Muhammad." Dan katanya lagi, "Aku tidak pernah melihat manusia yang lebih memahami tentang ilal dan rijal selain Muhammad bin Ismail, yakni Imam Al-Bukhari."
Kesimpulannya, Imam Al-Bukhari merupakan seorang tokoh ulama yang banyak memberikan sumbangannya kepada umat Islam, terutamanya dalam bidang hadis. Karya-karya beliau terutamanya Sahih Al-Bukhari wajar sekali untuk dijadikan bahan pengajaran kepada generasi kini agar mereka lebih memahami as-sunnah dan mempraktikannya dalam kehidupan. Hal ini demikian kerana Imam Al-Bukhari seharusnya dijadikan teladan dan juga ikutan untuk generasi umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan membalas segala jasa baik beliau serta memasukkannya dan mengumpulkan kita semua di syurga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, semoga kita sama-sama mendapat manfaat dan ibrah daripada video pada kali ini. يا خالق الإنسان أفضل على الأسنان يا ربي ربنا أوصل مولاي صل وسلم دائما أبدا